A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita sambung kuliah kita pada minggu lepas berkaitan dengan kaedah-kaedah fiqh dalam pelancongan dan pemakanan. Baik, kita dah sentuh kaedah yang pertama, innamal a'malu binniyat, setiap sesuatu berdasarkan niat. Dan yang kedua, saya pun tak ingat apa yang kedua tu. Tapi hari ini kita akan sambung yang ketiga, iaitu kesusahan menjadi sebab keringanan. Maknanya, kaedah fiqh yang ketiga, al-masyaqqah tajribut taisir. Kesusahan menjadi sebab kepada sesuatu keringanan. Islam adalah agama yang mudah, tapi bukan satu alasan untuk kita bermudah-mudah dalam urusan agama. Kena beza ya. Agama Islam ni adalah satu agama yang mudah. Banyak perkara, banyak situasi yang Islam ni memudahkan urusan kita. Tapi itu tidak bermakna kita boleh ambil mudah ataupun kita boleh bersikap bermudah-mudah, mengambil sikap sambil lewa dalam urusan agama. Tidak. Apabila berdepan dengan kesusahan, dalam menunaikan perintah agama, Allah akan beri jalan keluar, Allah akan sediakan sedikit kelonggaran, Allah akan beri kita ruksah. Maknanya kalau macam contoh dalam bermusafir, ada kelonggaran, kita boleh solat jamak dan qasar. Kalau ibu mengandung letih, Allah bagi kelonggaran untuk kita, si ibu mengandung ni berbuka puasa, tak perlu berpuasa. Itu semua adalah satu kemudahan. Tapi bukan kita boleh ambil mudah dan kita nak buat sesuatu tu dengan alasan untuk kita bermudah-mudah. Itu tak boleh. Kemudahan ataupun keringanan yang disediakan oleh agama Islam adalah untuk memudahkan urusan kita kalau ada kesusahan. Jadi inilah yang menjadikan Islam sebagai agama yang realistik, satu agama yang relevan untuk setiap zaman, untuk setiap tempat, untuk semua orang. Jadi dalil Islam adalah satu agama yang mudah adalah kita boleh tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 286 yang bermaksud Allah tidak membebankan seseorang kecuali apa yang terdaya untuknya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan kita kecuali apa yang kita terdaya untuk buat. Jadi kalau rasa macam contoh cabaran belajar di musim ODL secara maya, kalau rasa stres dan sebagainya, kita rasionalkan balik pemikiran kita bahawasanya Allah tidak akan bebankan kita kecuali dengan apa yang kita mampu. Jadi apa yang kita rasa susah, maknanya itu Allah dah tahu itu kita mampu sebenarnya. Manusia hanya dibebankan dengan perkara yang mampu dilakukan. Nabi tak suka bebankan umatnya hatta dalam urusan bersugi semasa wuduk itu, atau bersugi macam gosok gigi lah. Nabi pernah bersabda, kalaulah tidak kerana bimbang akan membebankan umatku, nescaya aku akan perintahkan mereka untuk bersugi setiap kali wuduk. Maknanya Nabi fikir kalaulah Nabi wajibkan kita ni bersugi setiap kali nak wuduk, nanti membebankan umat. Jadi Nabi tak wajibkan, Nabi galakkan benda tu menjadi sunat. Jadi Nabi memilih yang paling mudah selagi tidak berdosa. Rasulullah SAW tidak pernah memilih antara dua perkara, kecuali baginda akan memilih yang paling mudah antara keduanya selagi tidak mendatangkan dosa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahawa Islam ini memang satu agama yang mudah, tapi bukan alasan untuk kita mengambil mudah dan bersikap bermudah-mudah. Pernah faham molek ya? Jadi penyebab untuk seseorang diberikan keringanan ada banyak lah. Macam yang dah sebut tadi, seperti musafir. Kalau sakit boleh tayamum, boleh solat dalam keadaan duduk, baring, bahasa isyarat. Kalau kita dalam keadaan dipaksa, ada keringanan. Maknanya kalau dipaksa minum arak, dipaksa buat benda-benda yang haram, maka Islam mengharuskan untuk kita buat benda tu sebab kita dalam keadaan terpaksa, kalau boleh mengancam nyawa dan sebagainya. Kalau jahil, dimaafkan.
Kalau baru masuk Islam, tak ada orang nak ajar agama tapi buat benda yang dosa, dimaafkan. Okay, kalau kekurangan, okay, kekurangan seperti apa? Kalau gila, okay, dimaafkan lah sehingga kembali siuman. Kalau masih lagi umur kanak-kanak, dimaafkan, buat apa-apa pun. Nanti balik baru dipertanggungjawabkan. Kalau yang tertidur, dimaafkan. Tak solat subuh, bukan sengaja tidur tapi tertidur. Tak solat zuhur, tertidur, dimaafkan sehingga terjaga. Tapi kena gantilah. Okay. Kekurangan tenaga atau tempat, contohnya dikebumikan jenazah masa tsunami yang ramai dalam satu kubur. Dah ramai sangat ni, kalau nak gali satu-satu kubur, kekurangan tenaga, tempat, tak apa, Islam memudahkan, gali seluas-luasnya dan letak semua jenazah dalam satu kubur. Kemudian apa lagi kekurangan lagi, seperti umum balwa, iaitu bala umum, balak umum, dimaafkan kalau terjadi sesuatu yang sukar, dielakkan dan ianya sudah diterima umum. Okay? Contohnya sisi ikan yang melekat di anggota wuduk, orang yang bekerja sebagai penjual ikan, dia tu memang kerjaan dia. Kalau dia dah teliti buang semua sisi ikan, tiba-tiba dah semayang, ada lagi satu, itu dimaafkan. Membalwa, maknanya benda yang sesuatu yang suka dielakkan, memang itu pekerjaannya berkait dengan ikan, okay? Ataupun kesan cat yang melekat pada tubuh orang yang bekerja sebagai tukang cat. Tapi bukan bermakna boleh bermudah-mudah. Bukan kata tak apalah, tak basuh sangat pun, kita kan memang kerja kita tukang cat. No, tak boleh begitu. Kita dah ikhtiar, kita dah usaha bersihkan badan kita semua daripada kesan-kesan cat. Tapi kalau dah ada sikit-sikit yang kita tak perasan, itu adalah umum balwa. Okay? Dengan syarat sebelum wuduk kita telah cuba sedaya upaya untuk hilangkannya terlebih dahulu. Okay? Kemudian apa bentuk keringanan dalam ibadat yang lain, seperti gugur ibadat, tak wajib qada solat kalau wanita haid dan nifas. Okey, tu kalau gugur. Kalau ringkaskan ibadat, kurangkan 4 kepada 2 seperti dalam solat qasar. Okey, kalau ganti ibadat, ganti secara bersuci daripada wuduk kepada tayamum kalau tak ada air. Okey. Kemudian dahulukan ataupun kemudiankan ibadat. Yang ni kalau kita nak jamak qasar, jamak taqdim ataupun jamak takhir, itu ada bentuk keringanan lah. Ataupun longgarkan ke ibadat, kemaafan terhadap najis-najis yang tak dapat dilihat dengan mata. Okey. Itu ada antara intipati kepada al-masyaqqah tajlibut taisir, iaitu setiap kesukaran adanya keringanan. So macam mana al-masyaqqah tajlibut taisir ini diaplikasikan dalam bidang pelancongan dan pemakanan? Mudah je lah. Kalau dalam pelancongan, kita dibenarkan solat jamak, solat qasar, dibenarkan berbuka puasa kalau melancong, kalau ianya menyebabkan kesukaran. Okay? Kalau dalam solat Jumaat, kita dibenarkan meninggalkan solat Jumaat ketika melancong kalau ada elemen kesukaran. Tapi syaratnya apa? Kena keluar bermusafir sebelum waktu subuh. Jadi kalau kata dah plan nak bermusafir pada hari Jumaat, cubalah bertolak sebelum subuh supaya dapat memenuhi menggunakan ruksah, dapat dibenarkan tinggalkan solat Jumaat. Kalau bertolak selepas subuh tak boleh lah, kena berhentilah solat Jumaat. Okey. Itu adalah yang pertama. Yang ketiga iaitu berkaitan dengan al-masyaqqah tajlibut taisir. Untuk yang keempat dan kelima, ikuti rakaman yang kedua. Okey.